Okay, kita sambung kelas So kita nak belajar min. Okay, min tu purata. Okay, kalau macam ni senang lah kan. Kamu tambah je semua dan bahagi bilangan data. So dapatlah yang ni. Kalau macam ni dalam bentuk cartabar ni. Okay. Kamu tukarkan dulu kepada bentuk jadual. Nak bagi senang. So kita ada masa. Okay, dalam unit jam. Lepas tu bilangan murid. Okay. So yang main internet 1 jam. Bilangan murid dia 2. Lepas tu yang main internet 4 jam. Bilangan murid 4 jam lah. Yang main internet 2 jam. Bilangan murid dia 4. Yang main internet 3 jam. Bilangan murid dia kat sini kan. Sini kat mana ni? 9. Okay. 9 murid. Lepas tu yang main internet 4 jam. Kat mana ni? 7. 7 murid yang main internet 4 jam. Okey. So dalam jadual pula. Dia kata formula dia apa? Nak kira min kalau dalam jadual ni. Hasil tambah data darat kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Okey. So yang masa main internet ni data sebenarnya. Okey, ni data. Okey, yang main yang main internet tadi tu masa bilangan jam ni data. Bilangan murid ni adalah kekerapan. Okey. So nanti kamu buat satu kolom data darab dengan kekerapan. Okey, so data darab kekerapan. Data darab dengan kekerapan. Okey. Jadi 1 darab 2, 2. 2 darab 4, 8. 3 darab 9, 27. 4 darab 7, 28. Okey, data darab kekerapan. Buat kolom je So data darab kekerapan. Okey. Jadi formula nak kira min dalam bentuk jadual. Data darab dengan kekerapan. Kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey. So dah kira kan data darab kekerapan. 1 darab 2, 2 darab 4, 8. 3 darab 9, 27. 4 darab 7, 28. Jadi sini jumlah dia semua berapa? Tambahkan semua. Kamu dapat 2 tambah 8 tambah 27 tambah 28. So kat sini 65. Okey. Yang ni pula tambah semua kekerapan ni. So jumlah dia 2 tambah 4, 6. 6 tambah 9, 15. 15 tambah 7, 20. 22. Jadi kamu masuklah formula. Data darab kekerapan yang ni jumlah dia berapa? 65 bahagi dengan jumlah kekerapan yang ni 22 kan? 22. So 65 bahagi 22. Berapa? ...65 bahagi 22. Dapatlah. Ya betul. Dapatlah 2.95 jam. Okay. So inilah dia punya min masa penggunaan internet. Okay. Purata masa penggunaan internet ni adalah 2.95 jam. Kejap tak dia main internet? Kamu main berapa jam? Ni patutnya kena main dalam 2 jam je sehari. Tak main, okay.
At least 4 jam. Ni 4 jam pun. Janganlah main 24 jam Okay, next. Okay, kalau macam ni pula. Jadual di sebelah menunjukkan wang yang disimpan oleh Adam ke dalam tabung bagi tempoh 3 minggu. Hitung min bagi wang yang disimpan. Okay, so dia kata kalau 20 sen, bilangan kekerapan tu maksudnya bilangan bilangan dia simpan 20 sen tu adalah 4 kali dia simpan. Okay. 50 sen 5 kali, RM1 9 kali, RM1.50 3 kali. Okay, so nak kira min, samalah tadi formula dia. Data darab dengan apa tadi? Kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okay. So wang ni data, okay. Wang ni data. Okay, ni data ni kekerapan. Okay, cuba darab. 0.2 20 sen darab 4. Berapa? Ni 80 sen. Okay. Kita buatlah yang ni kolom apa tadi? Data darab kekerapan. Okay, 20 sen darab 4, 80 sen. 80 sen. 50 sen darab 5 berapa? RM2.50. RM1 darab 9, RM9. RM1.5 darab 3, RM4.50. Okay, RM4.50. Jadi, semua jumlah dia berapa? 80 sen tambah RM2.50 tambah 9 tambah RM4.50. RM16.80. Okay, ni pula jumlah kekerapan yang ni 4 tambah 5 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 3 21. Okay, lepas tu masuklah dalam formula. Okay, data darab kekerapan. Dah, kamu dah buat kan? So jumlah dia semua berapa ni? RM16.80 kan? 16.80. And then bahagi jumlah kekerapan. Ni kekerapan ni. Okay, jumlah dia. Tambah semua 21. Okay, dapat berapa? Bahagikan dapat berapa? Ya, betul. Dapatlah 80 sen. Okey. Dia punya min bagi wang yang disimpan. Min purata wang yang disimpan ni adalah 80 sen. Okey, itulah min. Senang tak? Bentuk jadual. Senang kan? Inilah formula dia. Guna ni je. Okey. Data darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Okey, ni data, ni kekerapan dia. Okey. Okey, kalau lah soalan dia macam ni pula. Macam ni mana ke? Sekejap cikgu scroll bawah sekejap. Ni cikgu ambil dalam buku kamu sebenarnya. Okey, kalau macam ni pula. Ni pun min juga ni. Dia kata apa ni? Jumlah kekerapan di bawah menunjukkan tinggi untuk 20 pokok kaktus. Okey, dia suruh hitung min bagi tinggi pokok kaktus itu. Ni pun dia suruh kira min juga. Tapi yang pelik ni apa? Dia punya data je ni macam ni kan. 18 hingga 22 cm ni, 23 27 cm. Ini 28 hingga 32 cm. Yang ni 33 hingga 37 cm. So macam mana nak buat darab ni? Data darab kekerapan ni. So yang ni kamu cari dia punya titik tengah. Okay. Cari titik tengah dia. Macam mana nak cari titik tengah dia? 18 tambah 22 bahagi 2. Itulah titik tengah dia.
Okay, so kita buat ni. Okay, ni 18 hingga 22. Ni berapa? 23 hingga 27 cm. Ni 28 hingga 32 cm. Ni 33 hingga 37 cm. Okay. So kita cari titik tengah dia. So 18 kalau macam ni kan. 18 hingga 22 ni. So 18 tambah 22 bahagi 2. So dapatlah titik tengah dia berapa? 18 tambah 22 bahagi 2. Dapatlah 29. So titik tengah dia 29. Okey. Silap, bukan 29 lah. Berapa? 18 tambah 22. Aduh. 18 tambah 22 bahagi 2. 20. 20. Aduh. Okey. Yang ni lah titik tengah dia berapa? 23 tambah 27 sama dengan 50 bahagi 2. Ya betul, 25. Yang ni? Kira kan? 28 tambah 32 bahagi 2. Ya betul, 30. Yang ni? 33 tambah 37 bahagi 2. Ya betul, 35. Okey. So nanti bolehlah kamu darab dengan dia punya kekerapan. Okey, ni kekerapan ni berapa ni? Ni 3, ni 8, ni 7, ni 2. Barulah kamu boleh darab. Okey. 20 darab 3 berapa? 60 kan? 25 darab 8. Berapa 25 darab 8? 25 darab 8. 200. 30 darab 7. 210. Okey, 35 darab 2. Berapa 35 darab 2? Ya betul, 70. Okey. So lepas tu kamu pun kamu pun buatlah jumlah ni berapa? 60 tambah 200 tambah 210 tambah 70 berapa? Tambah semua. 60 tambah 200 tambah 210 tambah 70. Dapatlah 540. Okey betul. Yang ni pula jumlah kekerapan ni pula. 3 tambah 8, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 2, 20. Okey, so dapatlah cari min. Min dia, inilah formula dia kan. Ni min. Formula dia kamu dah kira dah, titik tengah darab kegerapan. So jumlah dia berapa? 540. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan ni 20. Berapa dapat? So min 540 bahagi 20. Dapatlah berapa lagi ke dah? Ya betul. So 27 cm. So inilah min bagi tinggi pokok cactus. Okey, purata dia 27 cm. So kalau dia bagi soalan macam ni dalam bentuk jadual yang macam ni kan. Dia ada range, dia ada julat. Kamu cari titik tengah. Barulah boleh darab dengan kekerapan. Nanti buatlah macam biasa. Okey. Okey. Next. Senang kan? So habis dah min, okey? So min, okey ni yang kalau yang titik tengah Dia bagi julat, cari titik tengah dia. Okey, kalau yang macam tadi tu senang kan? Yang tadi tu pun senang juga min. Min tadi tu dia tak macam ni kamu terus darab je ni. Sebab tak ada titik tengah kan, tak payah cari titik tengah dia, kamu darab je. Okey. Okey Wafi. Yes Wafi. Nak tanya apa? Kenapa Wafi angkat tangan? Nak tanya soalan ke?
Okay. So dah habis, dah settle mean. Okay, next kita pergi mana pula? Okay, kita buat yang ni lah, nombor 9 ni. Okay, kita dah belajar mode kan, dah belajar median, dah belajar mean. Okay, so kita buatlah, carilah untuk data ni. Data ni senang sebab data ni bukan yang bentuk jadual. So dia senang sikit lah Bukanlah dia yang lain pun senang juga. Tapi ni senang lagi lah, tak payah buat banyak kira. Okay, apakah mode dia? Okay, jawapan. Ya betul, 49. Okay, sebab 2 kali ulang kan. Okay. Next. Median. Median. Median ni tengah-tengah. Bila buat tengah-tengah, make sure kamu kena susun dulu dia punya susunan nombor. Kecil ke besar. 49 lah jawapan dia. Okay, kita susun dulu. Memula paling kecil apa? 39. Lepas tu 49. Lepas tu 49 lagi. 51. 56. Okey, ya tengah-tengah dia 49. Ya betul, 49. Okey. Lepas tu min. Min tu pukul rata. Tambah semua and then bahagi. Dapat berapa? 39 tambah 51 tambah 49 tambah 56 tambah 49. Bahagi dengan bilangan data dah berapa ni? 5. Okey, dapat berapa? Okey, ya betul. 48.8. Okey. Okey, ni senang kan? Okey, tiba-tiba apa pula ni kata? Dia kata jika Cikgu Ani menukarkan seorang murid daripada 56 kg kepada 104 kg. Tentukan kesannya terhadap nilai mean, median, mode. Okey. Maksudnya daripada 56 kg ni dia tukar ke 104 kg. So sekarang ni apa mode dia? Okay, respon. Nombor apa yang berulang? Data yang sama juga. 39, 51, 49. Cuma yang 56 ni ditukar kepada 104. Yang ni 49. Mode dia masih sama. Okay, 49. Okay, median dia pula. Adakah masih sama median dia? Okay, kita susun nombor kecil ke besar. 39. Lepas tu apa? 49, 49, 51, 104. Tengah dia mana? 49. Okay, so median dia, ya betul 49. Masih 49. Oh. Mean dia, berubah tak mean dia? Cuba tambah semua. Tadi berapa ni? Sekejap. Okay, mean. Mean ni tambah semua. Tadi data dia nampak tak? Okay. 39 tambah 51 tambah 49 tambah 104 kan? 104 and then tambah 49. Okay, bahagi dengan 5. Okay, berapa? Ya betul, 58.4. Okay, 58. Sekejap. Okay, 58.4. So mean dia yang berubah, okay. Mode dengan median maintain. Mean dia dah lain sebab nombor dah lain kan. Dah jadi 104 kan. Okay, tu senang je. Next. Ni apa benda buat ni? Negara X mencatatkan suhu yang berbeza dalam tempoh 5 hari. Okay, tak clear cikgu clearkan lah 25 darjah Celsius. Ada tadi. Okay, 25 darjah Celsius. Hari pertama 25 darjah Celsius. Hari kedua 28 darjah Celsius. Hari ketiga 25 darjah Celsius. Hari yang keempat 27 darjah Celsius. Hari yang kelima 35 darjah Celsius. Okey, tentukan mode mean, median. Okey, apakah mode dia?
Respon. Ya, betul. Mood dia adalah 25. Okay, darjah Celsius. Tak nak buat unit pun tak apa. Okay, tak nak tak nak buat unit pun tak apa. Okay, sebab 25 kali ulang kan. 25 kali ulang pula. 2 kali ulang. So, 25 darjah Celsius adalah mood. Okay, next. Min. Min tu pukul rata. Sama gak macam tadi. Tambah. Okay, 25 tambah 28 tambah 25 tambah 27 tambah 35. Bahagi berapa semua ni? Bahagi 5. Dapat berapa? Ya, betul. 28. Okay, next. Okay, 28. Median. Median tu tengah-tengah. Okay, sebelum tu susun dulu kecil ke besar. 25, 25, 27, 28, 35. Okay, apa tengah dia? Ya, betul. 27. So, median dia 27 darjah Celsius. Tak nak buat unit pun tak apa. Okay, next. Dia kata hitung mode mean median jika suhu setiap hari ditambah 3. Tambah. Nak data lain pula. Okay. 25 tambah 3. 28 dah 25 tambah 3, 28 darjah Celsius. Ni 28 tambah 3, 31 darjah Celsius. 25 tambah 3, 28 darjah Celsius. 27 tambah 3, 30 darjah Celsius. 35 tambah 3, 38 darjah Celsius. Okey. So ni data baru. Apakah mode dia? Respon. Ya, betul. Mode dia adalah 28. Okay, sebab 2 kali ulang. Okay, next. Mean. Mean dia apa? Tambahlah semua. 28 tambah 31 tambah 28 tambah 30 tambah 38 bahagi 5. Dapat apa? Ya, betul. 31. Okay, next. Median. Median ni kena susun dulu kecil ke besar. Susun 28, 28. Lepas tu apa? 30, 31, 38. Tengah dia kat mana? Ya, betul. 30. So, median dia 30. Okay. Okay, next. Dia nak bahagi 2 pula. Okay, cikgu okay, dia dah bagi dah 2. 28 bahagi 2 dapat 12.5. 31 bahagi 2. Dapat data baharu apabila nilai asal dibahagi dengan 2. Oh, nilai asal. Tadi yang asal apa tadi asal dia? Ni kan asal dia. Okay, 25 bahagi 2. Dapatlah 12.5. 28 bahagi 2, 14 darjah Celsius. 25 bahagi 2, 12.5 darjah Celsius. 27 bahagi 2, 13.5 darjah Celsius. 35 bahagi 2, 17.5 darjah Celsius. Dah ni data yang bahagi 2. Okay. Dia dah buat kat sini dah data ni skema jawapan ni. Okay. So apakah mode dia? Tengok. Ya, betul. 12.5. Lepas tu min. Dah kena tambah bagi 2. Tambah bagi 2 pula. Tambah semua bahagi dengan bilangan dia. 12.5 tambah 14 tambah 12.5 tambah 13.5 tambah 17.5 bahagi 5. Dapat berapa? Ya, betul. Dapat 14. Lepas tu median. Susunlah kecil ke besar. Formula apa? 12.5, 12.5, 13.5, 14, 17.5. Tengah dia kat mana?
Ya betul, 13.5. So 13.5 pula. Okay, median 13.5. Okay, next. Ni tu saja je. Okay. Nak bagi banyak kerja. Ni apa benda ni? Data pertama tolak dengan 1. Okay, tadi data memula data asal. Data asal 25, 28, 25, 27, 35. Okay, so data baru. Okay, dia kata data pertama ditolak dengan 1. 25 tolak 1, 24. Lepas tu data yang kedua tambah dengan 3. 28 tambah 3. 31. Data ketiga tolak dengan 5. Okay, 25 tolak 5, 20. Data yang keempat, ditolakkan data keempat dan kelima dengan 3. 27 tolak 3, 24. 35 tolak 3, 32. Okay, so sekarang ni data barulah. Okay, apakah mode dia? Respon. Ya betul, 24. Okay, next, mean. Tambah semua, 24 tambah 31 tambah 20 tambah 24 tambah 32 bahagi 5 berapa? Ya betul, 28.2. Okay, 28.2. Lepas tu median. Okay, susun kecil ke besar? Mana kecil? 20. Lepas tu 24, 24, 31, 32. Mana tengah dia? Ya betul. 24. Okay. So median je 20. Cikgu salah ni ke? Kejap. Betul kan? Kau jawab apa lah? 24. Cikgu salah. 4, 3, 1. Lah, ni bukan 20 lah. Lah, ditambahkan data ketiga dengan 5. Ni 25. 25 tambah 5 ni 30. Allah. Betulkan balik. So mean dia 24 tambah 31 tambah 30. Tambah 24 tambah 30. Berapa tadi? 24 tambah 31 tambah 30 tambah 24 tambah 32 bahagi 5. Dapatlah 28.2. Okey, lepas tu median susun kecil ke besar. So 24, 24, 30, 31, 32. So tengah dia 30. Ya betul, median dia 30. Okey. So berdasarkan keputusan buat satu kesimpulan. Okey. Okay, perasan tak yang tadi tu? Mana ke? Tadi asalnya mode dia 25 kan? Min 28, median 27. Kalau dia kata tambah 3, tengok mode dia. Jadi 28. Maksudnya apa? 25 tambah 3, 28. Yang ni 28 tambah 3, 31. Yang ni 27 tambah 3, 30. Sebenarnya tak payah buat balik ni. Kamu just bagi jawapan je. Kalau dia tambah 3, 25 tambah 3, 30. 25 tambah 3, 28 lah. 28 tambah 3, 31. 27 tambah 3, 30. So tak adalah kamu buang masa nak cari mode, mean, median.
Perasan tak? Yang bagi 2 pun sama tak? Okay. Tadi apa tadi mood dia? Tadi mood yang asal tadi 25. Median. Median pula, bukan median, mean. Mean 28. Median 27. Okay, arahan kata apa? Bahagi 2. Nanti kamu bahagi je lah 25 bahagi 2. Dapatlah 12.5. 28 bahagi 2. Dapatlah 14. 27 bahagi 2. Dapatlah 13.5. Kan? Okay. Cuma ni je dia tak boleh guna ni. Cara tadi. Sebab data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semua dah lain-lain kan. Dia tak seragam. Okay, jadi kesimpulannya adalah mana ke? Data dapat data mode, mean dan median dapat berubah secara seragam dan juga tidak seragam. Okey, data mode, mean, median dapat berubah secara seragam macam tadi kan. Macam ni kan. Bagi 2 ni dapat berubah secara seragam dan juga tidak dapat berubah secara seragam. Kalau misalnya data pertama dia macam mana ni? Ni pening kat tengok. Aduh. Okay, kalau masa ni dapat berubah secara seragam. Tak habis conteng pula dah. Okay, macam ni dapat berubah secara seragam. Okay. Yang ni pun dapat berubah secara seragam. Yang tak dapat berubah secara seragam tu kalau macam ni ini tak dapat berubah secara seragam sebab data pertama dia tambah 1, data kedua dia pula tambah 3 kan. Data pertama tolak 1, data kedua tambah 3, and data ketiga pula tambah 5 kan, lain-lain kan tak seragam. So macam ni tak dapatlah dibuat secara seragam. Okay, faham ke? Faham? Respon lah. Penat tak? Penat kan? Okay, faham Okay, so kita dah habis dah kelas. Lagi berapa minit? Lagi 3 minit. Nak buat tak ni gundalan? Alang-alang kita buat gundalan. Okay, ni nama dia gundalan. Ni nama dia. Dia kata apa ni? Okay, dia nak dalam bentuk gundalan. Gundalan ni kamu dah belajar masa darjah berapa ni? Darjah 1 dah belajar kan benda ni? Kan? Dah ke belum gundalan? Ke first time kamu ni? Gundalan ni? First time ke kamu tengok? Okay. Apakah itu gundalan? Sekejap Hitung jawapan. Okay. Dia kata organisasikan data umur dalam jadual kekerapan berikut. Okey, yang umur 25 tahun hingga 29 tahun ni, kamu kiralah kan dalam jadual ni. Okey, cikgu bagilah jawapan terus Yang umur 25 tahun hingga 29 tahun dalam jadual ni ada 6 orang. Okey, yang 30 hingga 34 tahun ni ada 9 orang. Yang 35 hingga 39 tahun ni ada 6 orang. Yang 40 hingga 44 tahun ni ada 4 orang.
Sekejap. Lepas tu yang 45 hingga 49 tahun ni 5 orang. Okey, macam mana nak buat gundalan? Gundalan macam ni ha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Faham tak? Inilah gundalan. Okey? Boleh faham tak gundalan? Respon gundalan. Faham? Okey. So kalau 6 orang kat sini macam mana nak buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okey. Kalau 9? 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah silap. Okey, 9 orang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu. Kalau ni 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 4 orang. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 orang. Kalau ni. Ni 5 orang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah namanya gundalan. Boleh? Macam tu je. Lagi 1 minit lah. Nak habis dah. Okey, jawab cepat-cepat ni. Nyatakan kumpulan umur pekerja dengan kekerapan yang sama. Mana kekerapan yang sama? Apa jawapan dia? Respon. Ya, betul. 25 hingga 29 dan juga 35 hingga 39 kan, sebab kekerapan dia sama kan. So dekat sinilah. Okay, last. Nyatakan kumpulan umur pekerja yang paling ramai. Respon. Cepat last. Ya, 30 hingga 34 tahun. Okay, sebab dia